Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan para peserta yang dihormati sekalian. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami dalam webinar Amalan Mesra Kanak-Kanak Siri keempat, anjuran Pusat Kepimpinan Wanita UKM, NCWO dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia. Terima kasih tidak terhingga kepada para peserta yang setia bersama kami daripada sesi pertama, sebab kita dah sampai sesi keempat sekarang ni. Sememangnya kita fahami yang kita sedang diuji bukan hanya dengan pandemik COVID-19 tetapi juga dengan bencana banjir yang telah mengesani kita semua dan juga ahli keluarga kita. Semoga kita teruskan usaha bantuan dan sama-sama mendoakan masa-masa banjir diberi ketabahan dan juga kesabaran. Kepada yang tidak sempat dan tidak tahu akan adanya webinar ini sebelumnya, jangan bimbang kerana anda boleh melayari FB Fakulti Perubatan UKM ataupun YouTube NCWO Malaysia. Jangan naik di situ Amalan Mesra Kanak-Kanak di Sekolah, dan insya-Allah akan tertera di situ ketiga-tiga siri webinar kita yang telah kita laksanakan sebelum ini. Dan untuk pengetahuan para peserta, 3 siri webinar iaitu Amalan Mesra Kanak-Kanak di Sekolah telah dilaksanakan pada 29 Jun 2021, 29 Julai dan juga 7 September 2021 dengan tajuk-tajuk berikut. Membina pertautan guru murid yang berkesan dan juga komunikasi berkesan antara guru dan ibu bapa. Yang ini telah kita adakan pada sesi pertama. Yang keduanya, dalam siri kedua, kita telah memaparkan tajuk memahami keperluan dan memelihara kepentingan hak kanak-kanak di sekolah. Dan juga kepelbagaian murid, penyesuaian pembelajaran dan sekolah selamat. Dan ini dalam siri kedua. Dan siri ketiga, tajuk yang telah kita paparkan ialah kesihatan mental dan kesejahteraan pelajar di sekolah dan juga amalan mesra untuk keselamatan cyber kanak-kanak. Jadi saya harapkan kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan yang belum pernah mengikuti siri-siri sebelum ini untuk melayari YouTube NCWO untuk melihat ataupun mendapatkan perbentangan dengan tajuk-tajuk yang tersebut. Dan jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi dan juga saya hormati, sejak berlangsungnya pengajaran dan pembelajaran di rumah yang kita fahami iaitu dipanggil sebagai PDPR, kebanyakan murid dan pelajar sekolah meluangkan sekurang-kurangnya 5 jam setiap hari di hadapan telefon pintar dan juga komputer masing-masing. Jadi di sini kalau kita perhatikan, peratusan capaian isi rumah kepada internet juga berlaku peningkatan kepada 91.7% pada tahun 2020 berbanding pada peratusan 90.1% pada tahun 2019. Dan juga kita fahami bahawa penggunaan internet dalam kalangan 15 tahun ke atas juga telah meningkat dengan ketaranya ya pada 89.6% pada 2020 berbanding dengan 84.2% pada 2019. Jadi penggunaan internet ini dan juga digital berlebihan dan tidak terkawal terutamanya bagi kanak-kanak telah menjadikan kanak-kanak tersebut terdedah kepada ancaman sosial seperti pornografi, buli cyber, sexual grooming dan sebagainya yang telah disentuh dalam siri ketiga webinar ini. Jadi siri ketiga telah melihat kepada kesan ataupun ancaman sosial kepada kanak-kanak dengan penggunaan digital. Jadi kita di sini kita ingin melihat pula kesan digital ini kepada kesihatan kepada kanak-kanak pula. Jadi tema webinar kita pada siri ini iaitu siri 4 adalah ancaman digital terhadap kanak-kanak dari sudut kesihatan, di mana kita akan paparkan 2 pembentangan hebat dari pakar perunding dalam bidang mereka yang masing-masing akan membincangkan tajuk ancaman digital dan rabun jauh, serta yang keduanya, kalau kita lihat pembentangan yang akan kita disampaikan nanti ialah ancaman digital dan juga epilepsi. Jadi kalau kita perhatikan tanpa membuang masa lagi, saya ingin menjemput pembentang kita yang pertama iaitu
Dr. Syafinas Muhammad Khaldin, iaitu pakar perunding oftalmologi pediatrik yang akan membentangkan tajuk ancaman digital dan rabun jauh. Ya, apa khabar Dr. Syafinas? Khabar baik. Alhamdulillah. Dr. Syafinas, mungkin saya bacakan sedikit biodata Dr. Syafinas. Ya. Okey. Dr. Syafinas adalah Muhammad Khaldin adalah merupakan pakar perunding mata kanak-kanak dan pensyarah kanan di Fakulti Perubatan UKM. Ya, beliau mengikuti unit perkhidmatan klinikal mata kanak-kanak di Hospital Chancellor Tuanku Mukhris dan di Hospital Kanak-kanak UKM. Dr. Syafinas dianugerahkan sarjana kepakaran oftalmologi iaitu daripada UKM pada tahun 2010 dan terus menjalani sub kepakaran oftalmologi kanak-kanak di Children's Hospital Westmead, Australia. Betul ya? Dr. Syafinas. Dan Dr. Syafinas juga adalah pengurusi Malaysia Advocacy for Myopia Ya, Malaysia Advocacy for Myopia Prevention, sebuah badan bertindak yang menjalankan aktiviti peningkatan kesedaran awam tentang rabun jauh. Jadi beliau terlibat dalam lebih 20 kajian penyelidikan dan menghasilkan 50 penerbitan dalam bidang kesihatan mata, terutamanya kesihatan mata kanak-kanak. Jadi beliau juga merupakan sidang editor di Malaysian Journal of Ophthalmology. Dr. Syafinas juga adalah mantan setiausaha dan bendahari di jawatan kuasa bersama sarjana perubatan ophthalmology JBSPO dan masih menjadi ahli aktif JBSPO sehingga kini. So banyak tuan-tuan dan puan-puan, bidang pakaran ini luas yang kalau kita lihat daripada pengalaman Dr. Syafinas, dan insya-Allah kita sama-sama dengarkan pembentangan daripada Dr. Syafinas tentang ancaman digital dan terhadap ni dan juga rabun jauh, ya. Dipersilakan Dr. Syafinas. Terima kasih Dr. Sabarayah ya. Okey, saya share screen dulu. Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada semua pendengar ya. Jadi saya akan membentangkan berkenaan dengan ancaman digital dan rabun jauh di kalangan kanak-kanak. Apa itu rabun jauh? Rabun jauh ini adalah satu keadaan di mana seseorang itu penglihatannya adalah kabur. Kenapa ini berlaku adalah kerana apabila cahaya yang masuk ke dalam mata tidak terfokus secara tepat pada lapisan retina. Lapisan retina ini adalah lapisan sensitif cahaya yang terdapat dalam mata kita. Ini adalah kerana disebabkan oleh saiz bola mata kita yang tidak normal, sama ada terlalu panjang atau terlalu pendek. Okay. Terdapat beberapa jenis rabun yang utamanya adalah 3 jenis rabun. Yang pertama, myopia ataupun rabun jauh. Dalam keadaan ini, bola mata terlebih panjang daripada saiz biasa. Yang kedua adalah hyperopia ataupun rabun dekat, di mana bola mata adalah terlalu pendek. Okay? Dan yang ketiga adalah astigmatism ataupun rabun silau, di mana permukaan mata pula yang tidak sekata. Dalam 3-3 keadaan ini, titik fokus tidak jatuh betul-betul atas retina tetapi jatuh sama ada terlalu ke hadapan atau terlalu ke belakang yang menyebabkan penglihatan seseorang itu menjadi kabur. Jadi kita fokus kepada tajuk kita pada hari ini iaitu rabun jauh atau juga dikenali sebagai myopia. Okay, rabun jauh atau myopia ni seperti saya sebut tadi, seseorang itu mempunyai bola mata yang lebih panjang daripada saiz biasa yang menyebabkan titik fokus cahaya berlaku di hadapan retina kita dan bukan tepat pada atas lapisan retina.
Bila kita melihat kepada prevalence rabun jauh sedunia ya, ini adalah satu kajian yang telah dibuat oleh Brian Bolton Vision Institute. Didapati telah berlaku peningkatan pada tahun 2000 iaitu sebanyak 22% penduduk dunia mengalami rabun jauh atau myopia, dan diunjurkan pada tahun 2050 seramai 50% penduduk dunia akan mengalami myopia. Jadi ini adalah satu prevalence yang tinggi. Jika kita melihat kepada prevalence rabun jauh di negara kita, jika kita lihat pada kalangan kanak-kanak sekolah rendah berumur 7 hingga 12 tahun, berbanding pada tahun 2003, prevalence-nya hanya 10%, ia telah meningkat kepada 26.4% pada tahun 2019. Ini adalah satu kajian yang dibuat di Kuala Lumpur dan Selangor. Dan untuk di kalangan kanak-kanak remaja ya antara umur 15 dan 14 tahun juga telah berlaku peningkatan yang ketara daripada tahun 2005 hanya 34% prevalence rabun jauh dan telah meningkat kepada 60% pada tahun 2018 ya. Dan yang paling membimbangkan seramai 24.5% adalah kes baru yang belum mendapat rawatan untuk rabun jauh. Jadi dengan peningkatan prevalence yang tinggi ini, kita perlu tengok apakah faktor-faktor risiko yang menyumbang kepada terjadinya rabun jauh. Dua faktor risiko yang utama adalah satu, genetik, dan yang kedua adalah faktor persekitaran. Dalam faktor persekitaran kita boleh bahagi kepada dua. Yang pertama adalah kurangnya aktiviti luaran yang dijalani oleh kanak-kanak, dan kedua adalah aktiviti jarak dekat yang keterlaluan. Dan dalam aktiviti jarak dekat yang keterlaluan ini, penggunaan alatan digital menyumbang kepada faktor risiko ini. Okey, jika kita melihat kepada faktor-faktor risiko rabun jauh satu persatu ya. Yang pertama seperti yang disebutkan tadi adalah genetik ataupun sejarah rabun jauh pada ibu atau bapa. Sekiranya salah seorang ibu atau bapa mengalami rabun jauh, anak-anak akan mengalami 2 kali ganda risiko untuk mengalami rabun jauh. Dan sekiranya kedua-dua ibu dan bapa mengalami rabun jauh, risiko ini meningkat kepada 8 kali ganda. Risiko pada anak-anak juga meningkat sekiranya tahap rabun jauh pada ibu bapa adalah tinggi. Melihat kepada risiko kurangnya aktiviti luar yang dijalankan oleh kanak-kanak, kenapa ini berlaku adalah kanak-kanak yang membesar memerlukan cahaya matahari kerana cahaya matahari dia merangsang penghasilan dopamin di dalam mata dan penghasilan dopamin ini membantu mengawal pemanjangan bola mata. Seperti yang saya sebut tadi, mereka yang mengalami rabun jauh, bola mata mereka adalah terlalu panjang. Jadi kita perlu mengelakkan bola mata pada kanak-kanak ini membesar dengan terlalu panjang. Dan yang ketiga adalah kerja jarak dekat yang keterlaluan. Antara kerja jarak dekat yang terlibat adalah seperti membaca buku, menggunakan komputer, dan apa yang kita perlu bincang pada hari ini adalah penggunaan alatan digital juga menyumbang kepada aktiviti kerja jarak dekat yang keterlaluan. Apa yang memain peranan penting adalah aktiviti kerja jarak dekat ini sekiranya ia dilakukan secara berterusan tanpa henti lebih daripada 30 minit dan sekiranya kerja jarak dekat ini dilakukan pada jarak yang tidak sesuai iaitu terlalu dekat kurang daripada 30 cm. Sekiranya kerja jarak dekat ini berterusan sentiasa 30 cm dan kurang, kanak-kanak akan 2 kali ganda berisiko menghadapi rabun jauh. Okay. Ini saya ingin menunjukkan ya penggunaan alatan digital di kalangan kanak-kanak umur 9 hingga 16 tahun. Ini adalah pada 2014 sebelum pandemik ya. Kita dapati di kebanyakan negara peratusan penggunaan telefon bimbit adalah lebih daripada 60% dan ada negara yang mencapai 90%. Dan saya percaya dengan pandemik 19 sekarang, penggunaan alatan digital tentunya telah meningkat ya. Sebab ini adalah satu kajian pada 2014.
Kita telah buat satu kajian rintis pada tahun 2018. Ini juga sebelum pandemik COVID-19 di kalangan pelajar tingkatan 2 di Petaling Jaya. Dan 53% daripada responden telah menghabiskan masa selama 3 jam sehari untuk penggunaan alatan digital. Dan ada juga pelajar yang telah menghabiskan hingga 10 jam sehari. Dan purata masa yang diluangkan adalah lebih kurang 2.8 jam sehari untuk penggunaan alatan digital. Jadi kalau kita buat kajian semula ya, mungkin di kalangan kanak-kanak semasa musim pandemik, mungkin ini juga telah meningkat di kalangan kanak-kanak. Okey. Jika dikatakan kajian menunjukkan hubung kait secara langsung ya, antara rabun jauh dan alatan digital memang telah ada. Sejak 2018 ke atas, 2018 hingga kini memang banyak kajian dan penerbitan yang telah dikeluarkan oleh pakar penyelidik yang menunjukkan memang penggunaan telefon pintar dan alatan digital menyebabkan peningkatan prevalence rabun jauh dan juga insidens rabun jauh. Antaranya adalah kajian yang telah dijalankan di negara Ireland di kalangan remaja yang memang menunjukkan hubung kait antara peningkatan rabun jauh dan peningkatan penggunaan telefon pintar, dan juga satu kajian di kalangan kanak-kanak berumur 5 hingga 7 tahun di negara Sepanyol juga telah menunjukkan hubung kait antara peningkatan screen time dengan rabun jauh, dan banyak juga kajian-kajian lain telah membuktikan ini. Kita tak dapat mengelak ya untuk membincangkan pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia kan. Jadi kita melihat apakah kesan ke atas aktiviti seharian kanak-kanak. Jika dilihat dari segi pendidikan, mahu atau tidak kanak-kanak perlu meneruskan pembelajaran untuk memastikan mereka tidak ketinggalan. Jadi secara umum kita tahu kanak-kanak menghadiri pembelajaran secara online atau PDPR, dan ini secara tidak langsung telah meningkatkan masa penggunaan alatan digital. Dan kesan yang kedua adalah dari segi kurangnya aktiviti luaran yang boleh dilakukan oleh kanak-kanak, terutamanya semasa PKP penuh ya, kanak-kanak memang tidak boleh keluar langsung. Dan ini telah secara tidak langsung juga meningkatkan penggunaan alatan digital dan screen time kerana mereka kurang alternatif lain untuk mengisi masa lapang, dan ini adalah hasil kajian UNICEF Malaysia pada November 2020. Jadi faktor-faktor risiko rabun jauh ini iaitu pembelajaran online, penggunaan gadget dan kurang aktiviti luar ini adalah semua secara tidak langsung telah meningkat semasa pandemik COVID-19. Dan banyak juga kajian yang telah membuat laporannya epidemik myopia seluruh dunia telah bertambah teruk dengan berlakunya pandemik COVID-19 ini kerana kurang aktiviti luar dan berlakunya peningkatan aktiviti jarak dekat iaitu peningkatan penggunaan alatan digital dan juga pembelajaran atas talian. Kenapa kita perlu risau ya kepada ancaman digital pada kanak-kanak? Kita tahu orang dewasa juga menggunakan gadget dengan banyak, tapi kita lebih risau ancaman digital ini pada kanak-kanak. Okay, ada 3 faktor yang saya ingin sentuh di sini. Yang pertama adalah sifat beradaptasi pada kanak-kanak. Sekiranya mata mereka menghadapi masalah dan menjadi kabu, kanak-kanak selalunya tidak akan perasan dan menganggap bahawa penglihatan mereka yang kabur itu adalah sebenarnya penglihatan yang biasa. Mereka tidak tahu adalah penglihatan yang kabur itu perlukan perhatian daripada doktor. Dan selalunya apabila mereka menggunakan alatan digital seperti komputer dan gadget, mereka tidak akan menghiraukan postur ataupun keadaan skrin digital yang tidak selesa dan terus menerus akan menggunakannya. Kanak-kanak juga kurang kesedaran diri dan kawalan diri ya. Mereka boleh leka menggunakan alatan digital berjam-jam tanpa henti, terutamanya kalau main game, kalau tanpa dikawal oleh bapa. Dan mereka mempunyai tabiat yang suka merenung kepada skrin alatan digital tanpa berkelip. Dan yang paling penting yang saya ingin sentuh di sini adalah mata kanak-kanak masih dalam tempoh tumbesaran, di mana sehingga umur 10 tahun, ya, 10 tahun ke bawah, pusat pemprosesan penglihatan di otak kanak-kanak masih belum matang, ya, dia masih dalam fasa pematangan. Dan pada kanak-kanak yang umur 10 tahun ke bawah juga, tumbesaran bola mata masih boleh berlaku.
jika mereka diancam dengan masalah penglihatan disebabkan oleh alatan digital, jadi kesannya adalah sangat tidak baiklah pada kanak-kanak. Okay. Mari kita lihat kepada apakah gejala rabun jauh yang perlu diambil tahu oleh ibu bapa, penjaga dan juga guru-guru. Okey, kanak-kanak mungkin ada yang boleh bagi tahu objek yang jauh menjadi kabur atau tidak jelas, ataupun kita sendiri boleh bertanya pada kanak-kanak. Mungkin dalam kereta kalau kita berada dengan mereka, kita cuba tanya. Nampak tak papan tanda, tulisan apa yang ada pada papan tanda di tepi jalan untuk menunjukkan sama ada mereka nampak ataupun tidak. Okey, kadang-kadang kanak-kanak ini dia suka mengecilkan mata mereka kerana bila mengecilkan mata, penglihatan mereka akan menjadi lebih jelas, tapi ini adalah untuk jangka masa pendek ya. Jadi mereka suka mengecilkan mata dan selepas melakukan kerja yang lama seperti selepas kelas ataupun membaca, mereka akan beritahu mata mereka sakit ataupun tegang. Mereka juga mungkin mengalami sakit kepala yang kerap dan perlu mendekatkan buku ke muka untuk membaca ya, sebab orang yang rabun jauh ni penglihatan jauh mereka adalah kabur, jadi mereka perlu mendekatkan ke muka untuk membaca. Dan sekiranya penglihatan mereka kabur, mereka tidak dapat memberi perhatian di dalam kelas dan kemungkinan pembelajaran mereka akan terjejas. Jadi macam mana kita boleh mengesan rabun jauh di kalangan kanak-kanak? Jadi sekiranya kanak-kanak ini mempunyai gejala rabun jauh seperti yang saya sebut sebentar tadi, ini mesti guru-guru boleh ambil tahu dan ibu bapa juga boleh membawa kanak-kanak ini untuk mendapatkan saringan penglihatan. Tetapi sekiranya kanak-kanak tidak bergejala, tiada tanda-tanda rabun jauh, sangat-sangat disarankan untuk juga menjalani saringan penglihatan. Waktu yang disarankan adalah sebelum kanak-kanak ini memulakan kelas sekolah, iaitu pada umur 4 dan 5 tahun. Dan juga pada darjah 1. Kita tahu darjah 1 kesemua pelajar akan mendapat saringan penglihatan, tapi kita perlu sarankan yang saringan penglihatan ini dilakukan supaya tiada kanak-kanak yang ketinggalan. Siapa yang boleh melakukan saringan penglihatan? Okey. Ibu bapa boleh membawa anak-anak berjumpa dengan pegawai optometri di kedai optometri untuk melakukan saringan penglihatan. Pakar mata juga boleh melakukan saringan penglihatan. Jadi apa yang kita lakukan adalah mula-mula kita akan memeriksa tahap penglihatan. Sekiranya anda risau anak-anak terlalu kecil belum pandai membaca huruf ABC atau belum mengenal 1, 2, 3, untuk kanak-kanak yang kecil saringan penglihatan dilakukan dengan menggunakan kad yang bergambar. Jadi mereka boleh menyebut gambar apa yang dia dapat melihat, contohnya ikan, rumah, kereta api, bentuk kotak. Ini boleh dilakukan untuk memeriksa tahap penglihatan kanak-kanak prasekolah. Dan sekiranya tahap penglihatan telah terjejas, pakar mata ataupun pegawai optometri akan meneruskan ujian untuk memeriksa sama ada mereka mengalami rabun jauh ataupun tidak. Okay. Sini saya ingin tekankan pemeriksaan rabun menggunakan mesin yang terdapat di kedai-kedai cermin mata adalah tidak berapa sesuai untuk kanak-kanak kerana bacaannya adalah tidak tepat, terutamanya untuk kanak-kanak yang berumur 10 tahun ke bawah. Mesin pemeriksaan rabun mata ini hanya sesuai untuk saringan sahaja, tapi untuk mendapatkan bacaan tahap rabun jauh yang tepat, ia perlu dilakukan oleh pegawai optometri atau pakar mata. Ini adalah kerana kita perlu menggunakan ubat titis mata sebelum membuat pemeriksaan. Ubat titis mata ni adalah penting untuk merehatkan otot mata supaya bacaan tahap rabun jauh adalah tepat. Jadi untuk kanak-kanak yang berumur 10 tahun ke bawah, perlu mendapatkan bacaan tahap rabun yang tepat daripada pegawai optometri ataupun pakar mata. Okay, apakah rawatan rabun jauh di kalangan kanak-kanak? Rawatan utama adalah dengan memakai cermin mata, dan dua benda penting di sini adalah kita perlu pastikan tahap power rabun mata yang diberi adalah tepat, dan yang kedua jangan melengahkan rawatan rabun mata dan mendapatkan cermin mata setelah
nasihat oleh doktor pakar mata ataupun pegawai optometri. Ini adalah sangat-sangat penting untuk mengelakkan amblyopia atau dikenali juga sebagai mata malas. Okey, saya akan terangkan dengan lebih tepatnya. Apakah amblyopia atau mata malas? Okay. Bila kita sebut mata malas, ini bukan bermaksud mata itu malas untuk bergerak. Mata itu boleh bergerak seperti biasa, cuma mata itu malas untuk melihat kerana penglihatan kabur. Jadi mata malas ini adalah tahap penglihatan yang tidak baik ataupun telah menurun walaupun setelah mendapat rawatan contohnya cermin mata. Kenapa ini berlaku? Ini berlaku kerana kanak-kanak masih berada di fasa pematangan penglihatannya sehingga umur 8 ke 9 tahun. Sekiranya kanak-kanak mengalami penglihatan yang kabur secara berterusan, contohnya seperti rabun ataupun keadaan lain seperti katarak, ini boleh mengganggu pusat pemprosesan penglihatan kanak-kanak di bahagian otak. Sekiranya pusat pemprosesan penglihatan ini telah terjejas, walaupun kita memberi rawatan seperti cermin mata, tahap pemulihan kanak-kanak akan terganggu. Jadi kita perlu beri rawatan kepada amblyopia itu. Jadi macam mana kita memberi rawatan amblyopia adalah dengan guna teknik patching ataupun menampal. Okay. Setelah kita memberi cermin mata dan kita periksa semula tahap penglihatan dan dapati tahap penglihatan masih belum bagus, kita akan menutup mata yang baiknya. Bila kita menutup mata yang dapat melihat dengan baik, kita akan melatih otak untuk memproses imej daripada mata yang masih kabur untuk menjadi lebih jelas. Ya. Kerana di bawah umur 9 tahun, otak kanak-kanak masih lagi fleksibel. Jadi kiranya kanak-kanak telah meningkat lebih pada umur 9 tahun ke atasnya, katakan umur 11 atau 12 tahun, rawatan amblyopia ini adalah sangat sukar dan kadang-kadang tidak boleh dirawat lah. Sebab tu sangat penting ya kalau anak-anak ataupun para pelajar telah didiagnos mengalami rabun jauh oleh pegawai optometri dan pakar mata dan dinasihatkan untuk membuat cermin mata, sila dapatkan cermin mata dengan segera. Kerana kadang-kadang ada juga yang mengatakan tunggu besar dulu baru nak dapat cermin mata. Jadi dia tunggu besar nanti telah berlaku amblyopia, masa tu baru nak pakai cermin mata, ada sukar ya untuk memulihkan semula tahap kelihatan kanak-kanak. Jadi kalau lagi muda dirawat, lagi bagus. Okay. Selain daripada amblyopia ya, iaitu salah satu komplikasi rabun jauh, terdapat juga komplikasi rabun jauh yang lain ya. Antaranya kanak-kanak yang mengalami rabun jauh ini adalah lebih berisiko untuk mendapat beberapa penyakit mata apabila mereka meningkat dewasa. Yang pertamanya adalah penyakit katarak, iaitu kanta mata berkabus ya. Katarak ini memang sering berlaku pada mereka yang meningkat tua, tapi pada mereka yang rabun jauh, mereka mungkin mengalami katarak pada usia yang lebih muda. Dan yang kedua adalah penyakit glaukoma, iaitu sejenis penyakit saraf mata. Mereka juga berisiko untuk mengalami penyakit ini pada umur dewasa. Dan komplikasi seterusnya ya, ini berlaku pada mereka yang mempunyai tahap rabun jauh yang tinggi, iaitu sekiranya kuasa cermin mata mereka lebih pada 500 ya, power specs tu. Yang pertama adalah rosak pada pusat sensitif cahaya, yang kita boleh bandingkan antara gambar normal dan yang sebelah itu gambar di mana makulanya telah rosak. Dalam keadaan ini, tahap penglihatan memang boleh sangat terjejas dan boleh hingga menyebabkan kebutaan dan tidak boleh dirawat sekiranya telah berlaku pada tahap yang teruk. Dan yang keduanya ada komplikasi yang boleh berlaku sekiranya tahap rabun jauh adalah tinggi, adalah koyak atau lekang pada lapisan retina mata. Ini adalah kerana mereka yang mengalami rabun jauh yang tinggi, bola mata mereka terlalu panjang dan lapisan retina ini boleh menipis. Jadi bila menipis, dia senang koyak. Ya. Dan sekiranya koyak dan lekang ini pun boleh menjejaskan tahap penglihatan. Dan sekiranya rawatan terlalu lewat, boleh juga menyebabkan kebutaan. Okay. Tadi saya sebut tentang rawatan rabun jauh. Maksudnya daripada penglihatan kabur, bila pakai cermin mata, penglihatan akan jadi jelas dan kita merawat juga mata malas.
Tapi bagaimana pula dengan kawalan rabun jauh? Ya, dia ada dua benda berbeza di sini. Kawalan rabun jauh ini adalah merujuk kepada macam mana kita mengawal tahap rabun jauh pada kanak-kanak supaya tidak menjadi lebih tinggi. Contohnya sekiranya mula-mula pakai cermin mata power 100 sahaja. Kita tak nak dia naik kepada 200, 300, 400. Ya. Jadi kita hendak mengawal tahap rabun jauh itu supaya dia sentiasa berada di tahap yang rendah. Sekiranya telah berlaku. Antara jenis-jenis kawalan rabun jauh yang terdapat pada masa kini kita boleh bahagikan kepada ubat. Yang kedua adalah rawatan optikal dan yang ketiga adalah gaya hidup. Ya. Antaranya menghadkan penggunaan alatan digital dalam kanak-kanak, mengawal aktiviti jarak dekat yang keterlaluan dan yang ketiga meningkatkan aktiviti luar untuk kanak-kanak. Untuk kawalan rabun jauh dari segi ubatnya, sekarang sudah terdapat ubat tipis mata atropin pada dos konsentrasi yang rendah 0.01 yang boleh diberi oleh pakar mata dan ubat ini mengawal pemanjangan bola mata. Pemakaian ubat ini tidak boleh reverse balik rabun jauh, ya. Maksudnya kalau dah ada tu tak boleh nak hilangkan. Terus kita hanya mengawal supaya rabun jauh itu tidak terus meningkat menjadi tahap yang tinggi. Yang kedua adalah kawalan secara optikal, iaitu sama ada cermin mata ataupun kanta lekap. Ini berbeza ya dengan cermin mata biasa yang dipakai oleh kanak-kanak untuk merawat cermin mata. Ini cermin mata khas untuk mengawal tahap rabun jauh menjadi lebih tinggi. Ada banyak jenis cermin mata khas di mana power focus yang terdapat pada kanta cermin mata itu adalah berbeza pada lokasi yang berbeza dan ia dapat mengurangkan peningkatan tahap rabun jauh. Ini perlu dirujuk kepada pegawai optometri dan mereka akan membuat saringan pemeriksaan dan akan menentukan cermin mata yang mana yang sesuai untuk digunakan untuk mereka mengalami peningkatan tahap rabun jauh yang tinggi. Untuk kanta lekap pula ya, kita ada sejenis kanta lekap yang kita panggil autokeratology yang boleh digunakan untuk dua fungsi di sini, iaitu merawat rabun jauh dan juga mengawal tahap rabun jauh. Cuma saya ingin menekankannya sebab ia adalah kanta lekap, jadi risiko untuk mendapat jangkitan mata itu ada. Jadi kita tidak akan memberikan kanta lekap ini kepada kanak-kanak yang terlalu kecil. Kita perlu memilih pesakit yang sesuai, yang lebih mungkin pada peringkat remaja, yang pandai menjaga kebersihan dan menggunakan teknik pemakaian kanta lekap yang baik ya, untuk mengelakkan jangkitan mata dan sentiasa mengambil tahu tentang jangkitan mata. Jadi pemakaian kanta lekap juga perlu dirujuk kepada pegawai optometri ya, dan mendapat follow up dengan pegawai optometri. Okey. Sekarang kita pergi kepada mengawal rabun jauh dengan mengubah gaya hidup kanak-kanak. Pertama adalah menghadkan penggunaan alatan digital. Kita tahu memang kanak-kanak sekarang ni pembelajarannya adalah dengan online ya, atas talian. Jadi penggunaan alatan digital adalah tidak lebih dari 2 jam selepas waktu persekolahan. Ini tidak termasuk waktu persekolahan. Dan semasa penggunaan alatan digital, pastikan pencahayaan adalah optimum dan kurangkan tahap silau daripada alatan digital. Antara garis panduan yang disarankan sekiranya kanak-kanak adalah bawah daripada 2 tahun, tidak didedahkan langsung kepada alatan digital. Sekiranya mereka berumur 3 hingga 6 tahun, kurang daripada 1 jam dan dengan kawalan ibu bapa atau penjaga. Dan 7 hingga 15 tahun, 2 jam sehari selepas waktu persekolahan. Dan kita perlu juga memantau ya sama ada penggunaan alatan digital ini mengganggu aktiviti harian seperti itu. Kalau mengganggu mungkin kena kurangkan lagi daripada 2 jam. Okay, selain daripada itu juga semasa penggunaan alatan digital perlu diamalkan peraturan 20-20-20 iaitu selepas 20 minit aktiviti jarak dekat,
termasuk penggunaan alatan digital, membaca buku, penggunaan komputer skrin, ya, perlu merehatkan mata selama 20 saat dengan cara memandang sejauh 20 kaki. Okay, peraturan ini sangat penting, ya, untuk mengelakkan rabun jauh dan mengawal tahap rabun jauh daripada menjadi lebih tinggi. Selain daripada masa 20 minit tu, ya, kita perlu juga mengamalkan jarak yang sesuai, ya, untuk aktiviti jarak dekat. Untuk pembacaan, pastikan buku yang dipegang oleh anak-anak adalah tidak kurang daripada 30 cm ataupun satu pembaris panjang. Dan untuk komputer skrin, jarak yang sesuai adalah lebih kurang satu lengan ataupun 50 cm. Dan untuk TV lebih kurang 1 hingga 2 meter. Jangan dekat. Dan ini pula berkaitan dengan aktiviti luar. Seperti yang saya sebut tadi, cahaya matahari sangat penting, ya, untuk kesihatan mata kanak-kanak kerana cahaya matahari merangsang dopamin dalam bola mata dan ini mengawal daripada bola mata menjadi terlalu panjang. Jadi kajian telah menunjukkan aktiviti luaran sebanyak 2 jam sehari akan melindungi anak anda daripada rabun jauh. Di banyak negara di mana prevalence rabun jauh adalah terlalu tinggi seperti di China, Taiwan dan Hong Kong, mereka telah menjalankan dan melancarkan beberapa program di sekolah untuk mengurangkan prevalence rabun jauh. Antaranya seperti di Taiwan, mereka telah melancarkan program Tian-Tian 120 di bawah program kesihatan mata kanak-kanak sekolah, di mana 120 itu 120 minit ataupun 2 jam. Aktiviti luar mesti dilakukan oleh kanak-kanak sama ada di sekolah ataupun di rumah. Dan setelah program ini dilancarkan, mereka telah berjaya menunjukkan bahawa aktiviti luar ini telah dapat melambatkan rabun jauh pada kanak-kanak. Ini adalah di negara Taiwan. Di negara China juga mereka telah banyak menggabungkan aktiviti luar kelas di dalam pembelajaran kanak-kanak seperti dalam salah satu kajian ini. Mereka telah menambahkan waktu rehat di luar kelas 2 kali sepanjang persekolahan selama 20 minit. Dan ini juga telah menunjukkan pengurangan dalam rabun jauh. Dan ada juga satu kajian mereka telah memastikan kanak-kanak terlibat dengan aktiviti luar kelas setiap hari selama 40 minit setiap hari di hujung waktu persekolahan. Di sekolah kita mungkin PJK itu seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Tapi dalam kajian ini setiap hari, ya, selama 40 minit. Dan guru-guru juga akan memberi satu diary aktiviti luar pada hujung minggu untuk kanak-kanak isi untuk aktiviti luar bersama keluarga. Dan jika diary aktiviti ini dilengkapkan, kanak-kanak itu akan mendapat ganjaran. Ini adalah untuk meningkatkan aktiviti luar di kalangan kanak-kanak dan hasil daripada kajian ini mereka juga telah menunjukkan rabun jauh telah dapat dikurangkan. Jadi untuk take home message ataupun nota penting, ya, untuk rabun jauh di kalangan kanak-kanak, sangat disarankan saringan penglihatan dilakukan sebelum prasekolah iaitu pada umur 4 hingga 5 tahun. Dan kita tahu memang dilakukan pada darjah 1 semasa pemeriksaan kesihatan di sekolah. Dan sekiranya anak anda mengalami apa-apa gejala rabun jauh seperti yang disebut tadi, seperti mereka sering sakit kepala, tidak dapat melihat objek yang jauh, selalu mengatakan mereka tegang mata, bawalah mereka untuk pemeriksaan mata. Dan sekiranya telah dinasihatkan anak-anak mengalami rabun jauh, jangan melengahkan dan melewatkan rawatan untuk mendapat cermin mata. Marilah sama-sama, ya, ibu bapa dan guru-guru, kita libatkan diri dalam program mengawal rabun jauh dalam kalangan kanak-kanak. Antaranya, kita sama-sama mengawal penggunaan alatan digital di kalangan kanak-kanak. Kita amalkan peraturan 2020 sama ada di sekolah ataupun di rumah, ya. Mungkin di sekolah waktu pembelajaran selepas 20 minit, mungkin guru-guru boleh sama-sama cakap, okey, lepas 20 minit kita berhenti sekejap 20 saat. Mari sama-sama kita melihat keluar tingkap selama 20 saat untuk melihat benda yang jauh, ya.
dan libatkan diri dalam aktiviti luar bersama anak-anak sekurang-kurangnya 2 jam sehari dan juga mengamalkan jarak pembacaan yang sihat iaitu 30 cm untuk membaca dan jarak satu lengan untuk komputer. Jadi kita harap musim banjir dan tengkujuh yang sedang berlaku ini akan berkurangan dan kanak-kanak boleh pergi bermain di luar semula ya, dan enjoy kita punya cahaya matahari yang banyak di negara kita yang sangat membantu dalam perkembangan kesihatan mata kanak-kanak. Dengan itu, terima kasih. Saya ulang semula kepada Dr. Sabaria. Terima kasih banyak Dr. Syafinas. Saya tertarik dengan yang kata Dr. Syafinas, kata dalam untuk ini rawatan kita perlu mendapatkan rawatan yang segera ya untuk elakkan amblyopia supaya anak-anak tu tidak ada apa dikatakan mata malas tu. Jadi dan begitu juga kalau boleh anak-anak yang lebih kurang daripada 10 tahun untuk mendapatkan rawatan daripada pakar optometri ataupun pakar rawatan rambut mata ya. Jadi dalam tu ini kadang-kadang kita sentiasa biasanya dekat kedai cermin mata je kan untuk dapatkan rawatan. Mungkin kita jadikan sebagai panduan kita, dan satu lagi yang saya tertarik juga ialah dalam bentuk yang panduan 20-20-20 tu tadi. Dan itu rasanya ramai yang kita tidak ikuti ya, tidak mematuhi peraturan tersebut atau panduan tersebut. Jadi terima kasih Dr. Syafinas. Mungkin kita Dr. Syafinas kembali semula bila kita masa sesi soal jawab.